Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT 2 menentang skuad projek FAM MSN, yang mana JDT 2 menang hasil jaringan dari Feroz dan juga Musa CDB. Manakala gol sagu hati skuad projek dijaringkan oleh Haikal Sahar. Boleh saya katakan skuad projek bermain dengan agak baik pada perlawanan ini berbanding JDT di separuh masa yang kedua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan JDT dahulu. Apa yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ni? Yang pertama yang boleh saya puji adalah gandingan bahagian pertahanan tengah, iaitu Feroz Baharudin dan juga Hafi, yang mana mereka berdua bermain dengan sangat cemerlang di bahagian pertahanan tengah. Feroz beraksi dengan sangat baik, beberapa kali berjaya untuk membaca gerakan dan juga berjaya untuk mematahkan serangan pasukan skuad projek, dan dalam pada masa yang sama beliau juga boleh bermain sebagai ball playing defender, yang mana beliau adalah player yang akan build up daripada bawah dan juga supply bola ke bahagian tengah ataupun bahagian serangan JDT. Jadi benda tersebut memang sangat-sangat menarik lah untuk ditonton oleh Feroz, dan beliau juga berjaya untuk menjaringkan satu gol melalui set pieces yang dilakukan pada perlawanan semalam. Jadi boleh katakan Feroz adalah bangsa depan untuk ball playing defender pasukan Malaysia dan juga pasukan JDT. Sebab apa? Sebab beliau boleh membantu bahagian hadapan, beliau juga boleh bertahan dengan sangat baik untuk pasukan Johor Darul Takzim. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim adalah tentang peranan Musa CDB, yang mana Musa CDB bermain dengan sangat cemerlang, diberikan peranan free roll untuk beliau bergerak bebas di sekitar padang, yang mana kita boleh tengok sekejap Musa CDB di kanan, sekejap Musa CDB di kiri, kadang-kadang dia backup kepada Fernando Rodriguez dan sebagainya, yang memudahkan pasukan JDT untuk memulakan build up dan juga create movement di bahagian tengah. Jadi boleh katakan Musa CDB ni adalah orang boleh dikatakan sebagai free roll, boleh bantu bahagian sayap, boleh bantu bahagian tengah, boleh bantu bahagian serangan. Jadi dia adalah link up ataupun connector yang menghubungkan segala pelusuk di dalam padang untuk pasukan JDT menggerakkan serangan bagi menentang pasukan skuad projek pada perlawanan semalam. Jadi memang baguslah Musa CDB ni, work rate bagus, dia punya kerajinan tu memang baguslah kan, dan dia berajin dan berada di merata-rata dalam padang pada perlawanan semalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang skuad JDT kali ini adalah corak permainan mereka, yang mana mereka bermain attack menggunakan wide area ataupun bahagian sayap lah, Alif Mutalib, Omar Hakim, Adam Farhan dan sebagainya di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Yang mana kali ni mereka punya serangan ataupun corak permainan berpaksikan di bahagian wide area ni adalah dengan melakukan crossing bagi mencari target man kepada Fernando Rodriguez, dan benda tu sebenarnya berhasil. Ada beberapa crossing yang tepat berjaya untuk cari target man mereka di dalam kotak penalti, dan Fernando juga berjaya sambut bola tersebut. Tetapi sayanglah daripada segi klinikal ataupun daripada segi finishing, boleh dikatakan penyudah pasukan JDT 2 agak berkurangan ataupun tidaklah terlalu mantap sangat untuk menyudahkan setiap peluang yang ada. Fernando ada beberapa percubaan yang mana bola dihantar kepada beliau dengan tepat kepada kepala, kepada kaki, tetapi beliau gagal untuk memanfaatkan bola tersebut ataupun gagal memanfaatkan peluang tersebut dan gagal untuk convert peluang tersebut kepada jaringan. Itu yang menjadi masalah JDT hanya menjaringkan 2 gol sahaja. Itu yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Yang keempat yang boleh saya puji tentang Johor Darul Takzim adalah peranan Derry Sham dan juga Aisar Hadi di bahagian tengah, yang mana Aisar bermain sebagai single pivot. Beliaulah yang menggerak menjadi general ataupun holding midfielder kepada pasukan JDT, yang menggerakkan bola di bahagian tengah dan berganding dengan baik bersama dengan Derry Sham, yang boleh saya katakan kedua-dua player ni bermain dengan sangat cemerlang di bahagian tengah, bergandingan dengan baik. Mereka boleh involve, mempunyai chemistry yang baik, boleh buka game yang baik, yang mana Derry Sham boleh saya katakan peranan beliau boleh lebih kepada wide attacking midfielder untuk membantu bahagian sayap dan juga untuk cipta game di bahagian sayap. Jadi benda tu yang boleh saya puji untuk pasukan JDT. Dan untuk kelemahan pasukan JDT 2 ni, apa yang perlu mereka improve adalah daripada segi peluang yang ada, mereka perlu lebih clinical. Finishing, mereka perlu memastikan yang mereka boleh menyudahkan peluang-peluang yang ada untuk menjaringkan gol. Sayanglah gerakan-gerakan ataupun crossing yang dilakukan dah menarik tetapi gagal untuk dimanfaatkan dengan baik, dan mereka perlu lebih kreatif untuk utamanya berjumpa dengan pasukan pertahanan yang compact macam skuad projek pada perlawanan semalam. Itu untuk JDT. Untuk skuad projek pula,
Memang boleh saya katakan saya tertarik dengan permainan dan juga corak yang ditunjukkan oleh pasukan skuad projek pada perlawanan semalam. Yang pertama yang boleh saya puji adalah tentang defense department mereka. Yang mana defense department pasukan skuad projek ni, mereka memang sangat-sangat solid. Mereka compact dan mereka cepat untuk membaca game dan juga mereka cepat untuk tutup ruang supaya JDT tak ada peluang ataupun space untuk menjaringkan gol. Pada perlawanan semalam, JDT ada beberapa kali berjaya penetrate masuk ke dalam kotak penalti, tetapi pasukan skuad projek ni cepat untuk tutup ruang dan blok percubaan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain JDT di dalam kotak penalti. Jadi boleh dikatakan defense department pasukan skuad projek ni memang sangat mantap daripada segi transition, daripada segi close space, mereka berjaya tutup ruang, daripada segi blocking, daripada segi interception, dari segi pembacaan game, daripada segi compact and compose, mereka sangat cemerlang di defense department pasukan skuad projek pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya puji yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji juga tentang defensive midfielder mereka juga bagus, mereka bagi pressure, yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan skuad projek melakukan tekanan yang tinggi kepada pemain-pemain JDT dan menyebabkan JDT pun kadang-kadang kehilangan bola di kawasan sendiri, terutamanya di 15 minit yang terakhir apabila pasukan skuad projek berjaya untuk tingkatkan intensity game, tingkatkan tempo game, mereka banyak kawal bola, mereka menyerang dan sebagainya. Tetapi sayang satu je, yang mana skuad projek tak ada link up yang baik dengan bahagian serangan. Mereka tak boleh nak create game dengan bahagian serangan dengan baik. Boleh dikatakan tak ada penghubung dengan baik lah di bahagian serangan, menyebabkan mereka punya corak permainan hanya berpaksikan kepada winger dan mereka banyak melakukan percubaan direct daripada cut in masuk ke dalam dan cuba melakukan percubaan, ataupun mereka akan melakukan percubaan daripada luar kotak penalti. Jadi yang itulah yang kena improve untuk skuad projek. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk skuad projek adalah mengenai Haikal Sahar. Haikal Sahar semalam menunjukkan satu performance yang baik, menjaringkan satu gol. Boleh katakan dia punya insting untuk menjaringkan gol sangat bagus. Pemain winger yang berkaki kiri ni mempunyai individual brilliance. Memang skill bagus, ball control bagus, gelecekkan bagus, dribbling bagus, finishing pun ada. So saya rasa dia adalah pemata untuk skuad projek, dan sekiranya kelak Liga Super berminat, saya rasa mungkin ada yang akan beli dia lah. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.